Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini dengan saya Fetri Yahya. Dan saya Fariha On. Diharapkan anda semua sihat dalam menjalani kehidupan kita hari ini walaupun kita masih lagi berdepan dalam PKPB sehingga 6 Disember nanti. Ya, dan kita sebenarnya hari ini 26 hari bulan adalah Hari Zaitun Sedunia. Yang penting kita kena sihatkan diri apa jua situasi. Untuk anda yang sedang kita dalam kehidupan yang serba mencabar ni, perlulah tingkatkan imuniti, perlu tingkatkan kecernaan apa jua bidang sekalipun, membantu jiran yang terjejas mungkin kerana hilang pekerjaan, sahabat-sahabat yang mungkin berubah daripada zaman yang mewah lifestyle-nya kepada sesuatu yang biasa-biasa. Kalau dia meniaga, kita bantu. Kadang-kadang kita membeli ni bukan hanya kerana kita perlukan kan, tapi lebih pada nak membantu. Kadang-kadang baki-baki tu macam tak apalah, simpan je lah. Itulah dia nama kita dapat pahala bersedekah, pahala muafakat dan banyak lagi perkara yang kita pelajari sepanjang dugaan COVID-19 ini. Itu saya suka bagaimana sebenarnya tadi Fitri sentuh berkaitan dengan membantu dengan cara kita sendiri kan. Memang betul pun kadang-kadang saya lihat ada rakan yang dulu pernah bekerja, ada pendapatan bulanan yang tetap. Sekarang ni mereka perlu merangkak kembali untuk bangkit. Kadang-kadang sekarang ni kan banyak yang menjual makanan dan sebagainya. Betul. Kan. Ya. Jadi kita beli banyak, bukan untuk kita tapi mungkin kita beli banyak, kita tolong dia dan bahagian itu juga kita kongsi bersama dekat pejabat ramai-ramai kan. Ambil ni 50, lepas tu bagilah dekat depan ni. Hulurkan tangan, ringankan beban. Ringankan beban. InsyaAllah. Baik. Bukan berdua, tapi kita tak menyapa. Kita nak kurangkan beban juga. Ibu ni nampaknya semakin aktif. Kasut dia kalau dapatlah kamera. Itulah. Nanti kita tengok ini memang hot mama ni. Setengah meter dah ya. Ketinggian. Kita tak perlu pakai platform sekarang ni. Kerana kasut tinggi saya dah menjadi platform ya. Terima kasih Fariha dan juga Fetri. Double F hari ini membuka tirai MHI pada pagi ini 26 November 2020 hari Khamis. Perasan tak perasan kita dah hari ke-331 daripada 366 untuk tahun 2020 ni. Maknanya lebih kurang 35 hari sahaja kita bakal menyambut tahun 2021. Suka dengan apa yang Fetri cakap tadi. Kadang-kadang kan bila kita dah beli nasi lemak lah contohnya dekat satu kedai tu, saya sengaja untuk tidak menahan nafsu tidak beli kedai yang sama. Padahal kita suka sebab sekarang dah terlalu ramai jual nasi lemak dekat tempat yang sama. Semata-mata untuk membantu mereka yang memerlukan. Okey, itu antara perkongsian kita pada hari ini. Bagaimana kita nak memberi motivasi antara satu sama lain, menguatkan semangat antara satu sama lain untuk mengharungi hari-hari yang akan datang yang cukup mencabar, yang kita tidak tahu di manakah pengakhirannya COVID-19 ini. Dan selain daripada itu, kita juga nak ingatkan apabila kita ni sebagai rakan media, media massa dan juga media elektronik mewakili apa yang kita pamerkan, apa yang kita tunjukkan budaya kepada masyarakat dalam mematuhi segala SOP dalam norma baharu ni. Sebenarnya penting. Kadang-kadang kita sendiri terlepas pandang. Ya. Kadang-kadang kita sendiri terlepas memberikan ataupun menunjukkan yang tidak-tidak kepada masyarakat. Tidak boleh dinafikan mungkin kita menyumbang kepada ketidakpatuhan mereka kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan juga sekarang ini rakyat sedang memerhati. Sekarang ini rakyat hanya tunggu masa. Apatah lagi membabitkan pemimpin-pemimpin negara kan. Ini menjadi isu yang cukup besar apabila melihat contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh orang yang berada di barisan hadapan. Barisan hadapan ini bukan saja mereka yang merawat mereka kepada pesakit COVID-19, tetapi barisan hadapan ini bagaimana membawa imej negara sendiri dalam kepimpinan itu. Ya, Barisan Harapan yang berjuang di lapangan perubatan, yang berjuang di lapangan sempadan, yang berjuang di lapangan pemberian maklumat, sentiasa memastikan maklumat itu tidak mengkucak-kacirkan masyarakat. Sekalipun ada maklumat yang rasmi, tapi banyak juga sebenarnya cabaran untuk kita mengekang berita palsu daripada Barisan Harapan yang mengambil tanggungjawab untuk memecah belahkan orang. Itu memang akan berlaku sukar untuk dikawal. Yang penting kita kena upgrade kemahiran untuk menapis maklumat lah. Kadang-kadang tidak menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang paling sensasi akhirnya akan membawa kepada mudarat dalam konteks perpecahan. Baik, kita banyak hari ini nak berkongsi kepada anda. Banyak cerita, banyak tokoh akan kita undang untuk memberikan lebih ilmu dan kefahaman. Selain daripada itu, silakan. Kita nak kongsikan juga statistik terbaru untuk kes positif COVID-19 seperti yang anda dapat saksikan sebentar lagi. Kalau kita katakan tentang jumlah keseluruhannya hampir 60,000 ya, 59,817 kes jumlah keseluruhan. Namun begitu semalam sedikit berita baik apabila kes sembuh yang tertinggi setakat pandemik melanda Malaysia, melanda dunia 2,348 jumlah kes sembuh dan discharge tertinggi.
Tahniah Okey, diucapkan kepada Barisan Alhamdulillah, Harapan. syukur. Semalam angkanya 970 kes positif baru yang dicatatkan, dan yang mengejutkan adalah tertinggi dicatatkan di Negeri Sembilan, iaitu sebanyak 318 kes. Kemudiannya Sabah 293 kes dan Selangor 115 kes. Difahamkan di Negeri Sembilan ini membabitkan kluster penjara. Kalau daripada 318 tu 301 daripada kluster penjara. Jadi kita mengharapkan pastinya ini cabaran baru juga lah buat negeri. Turun naik tu pasti sentiasa dilihat. Bagaimana kita perlu menjaga yang kita berada di sini perlu menjaga SOP yang dengan betul lah juga. 4 kematian disahkan dan juga 5 kluster baru semalam. Ada sebabnya kenapa rentas negeri dan juga patuhan SOP seperti roadblock diadakan. Sebab contohnya di negeri Pahang sebelum ni tidak ada kes, kini dah ada kes dah. Disebabkan ada yang pulang ke negeri Pahang dari Kelang tak silap saya, individu itu, tapi mempunyai permit pas perjalanan. Cuma mungkin tidak disangka keadaan itu akan berlaku sehinggalah di Pahang ada satu kes baru. Kita tak nak daripada hijau akan menjadi kawasan kuning, kawasan merah dan sebagainya. Juga mengharapkan majikan kalau boleh memang ada pertukaran ataupun pihak insurans dapatlah memberi kelonggaran beradaptasi untuk membuat ujian saringan itulah. Betul. Kepada yang betul-betul dalam keadaan terdesak kritikal. Sebab kita perhatikan setengah hospital pun memang membuat CSR. Tak payah bayar dan sebagainya sebab bukan murah kos untuk membuat itu. Jadi supaya majikan pun kadang-kadang ada yang terkesan juga dengan pendapatan akibat COVID ini. Memoga pihak insurans dapat bersama-sama lah semua yang terlibat supaya dapat memudahkan urusan. Sebab kadang-kadang yang kita buat ujian tu dah tak terpakai sebab dah terlalu lama kan. Sedangkan orang tu pun dah berinteraksi, dah bergaul sana sini. Jadi sentiasa perlu kemas kini. Mungkin setiap 2 minggu ke kalau libatkan urusan yang kritikal. Tapi cuba kita lihat bagaimana corak dia kan, Anim dan juga Fetri. Selalunya kalau kita berada dengan kontak rapat lah kan. Kita melakukan saringan yang pertama pastinya negatif, tapi jangan terlalu suka dengan keputusan pertama. Takut bila kita, ada window period tu. Kita sedia maklum bahawa kita kan dah ada mutasi virus itu kan di 614G tu. Jadi itu pastinya mutasi yang sangat cepat. Dikabarkan kalau masa tempoh 14 hari, hari ke-11 baru menampakkan. Dia macam inilah. Macam alien duduk kat badan awak. Dia perlu belajar badan awak ni macam mana. Dia kena kaji awak. Memerlukan masa 11 hari untuk kenal betul-betul. Sama ada awak lulus atau tidak menjadi tempatnya, itu baru kita dapat tahu. Jadi itulah, mungkin pergi awal kita buat ujian, dia dalam proses lagi. Betul. Dia tak interaksi lagi. Dia tu yang panggil window period tu. Mungkin hari yang ke-14 baru ada sebab mutasi pun berbeza-beza, tahap ketahanan pun berbeza-beza. Mungkin proses Fariha melawat tu panjang kan, ini pendek contohnya. Itulah dia. Jadi amat perlu kepada ujian yang kedua. Baik, tu dia bunyi guruh sikit ya. Lewat kepanjangan ini hujan. Pandai yang hang teguk buat apa? Jangan teguk. Benda-benda bunyi ni jangan teguk. Jangan teguk. Saya kira baik. Bahaya. Bukan bunyi ketukan dan sekarang ujian. Nampaknya elemen ketukan itu kembali kepada... Tak apalah, kita lupakan isu ketukan rumah. Betul. Elok kalau kita teruskan apa yang menarik di akhbar harian. Silakan. Baik, okey, di berita harian. Okey, hari ini adalah hari penentu. Sebelum ini kan hari penentu untuk mendengar pembentangan belanjawan 2021. Hari ini penentuan belanjawan 2021 sama ada diluluskan ataupun perlunya undian. Baik, di muka hadapan persidangan Dewan Rakyat hari ini menjadi tumpuan apabila 220 ahli parlimen dijangka menentukan sama ada rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021 diluluskan atau sebaliknya. Di proses meluluskan RUU itu sama ada secara sebulat suara atau perlu melalui undian, belah bahagian akan bermula sebaik selesai sesi pergulungan peringkat dasar oleh Kementerian Kewangan. Jadi kita ke halaman kedua. Ada yang mengatakan pembangkang mungkin meminta undi belah bahagian. Jadi berdasarkan suhu perbahasan selepas Belanjawan 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz di Dewan Rakyat 6 November lalu. Dan banyak kan respon yang diberikan kan. Ada yang kata belum cukup kuat pembentangan Belanjawan 2021 ini. Jadi ini yang akan dinantikan pada hari ini. Apakah jawapannya? Ada yang kata kalau boleh diluluskan belanjawan ini untuk memastikan keamanan dan juga keharmonian negara.
Jadi untuk tahun ini saja 322.5 bilion ringgit telah diberikan untuk belanjawan 2021 ini. Baik, itu di berita harian. Seterusnya. Okey, paparan di Metro saya kira ada bersama dengan Bonda ya. Ya? Metro. Oh, saya. Baiklah. Saya akan kongsikan terlebih dahulu ini dari utusan Malaysia kepada peminat-peminat bola sepak, terutama sekali mereka yang mengikuti arena bola sepak pada tahun 80-an. Kita tahu semalam dikejutkan dengan berita kematian legenda bola sepak Argentina Diego Maradona yang meninggal dunia pada usia 60 tahun. Ini adalah satu berita yang cukup menyedihkan, cukup hiba bagi peminat-peminat bola sepak apabila kehilangan seorang legenda, terutama sekali terngiang-ngiang saat menjulang Piala Dunia pada tahun 1986. Ketika itu Argentina menentang Inggeris yang menjadikan perlawanan itu bukan lagi perlawanan berkumpulan tetapi perlawanan yang diungguli oleh Maradona. Pastinya berita ini cukup menyedihkan, terutama sekali Presiden Argentina Alberto Fernandez mengumumkan 3 hari berkabung di negara Amerika Selatan tersebut. Dan tidak lama sebelum pengumuman itu mengejutkan itu, media Argentina melaporkan kesihatan Maradona merosot teruk hari ini dan sedang dirawat. Itu apa yang dikabarkan oleh media Argentina. Pastinya ramai hari ini mereka yang mengikuti arena bola sepak dunia pada tahun 80-an mengucapkan takziah dan sebagainya, melakukan satu ini antara yang gambar-gambar yang kita dapat di media sosial apabila melihat dua bintang sejagat Mukhtar dan Diego Maradona. Ini juga gambar-gambar yang terdapat di sosial media pada hari ini selepas berita yang mengejutkan. Memang saya rasa kalau tak 80-an pun memang orang kenal lah kehebatan bintang bola sepak ini, sebab di setengah tempat ada yang menjadikan dia sebagai agama. Maksudnya terlalu obses, sebenarnya di situ terlalu obses dengan Maradona sebagai bintang sensasi yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Dia punya pengaruh, vibe itu semua sangat mengagumkan. Baik, seterusnya kita kongsikan. Okey, saya berganjak ke paparan di NST dulu. Dan ini polis menahan 2 penyelidup warga Thailand yang disyaki terlibat dalam kejadian berbalas tembak dengan anggota pasukan gerakan am PGA di sepadan Malaysia, Thailand baru ini. Dan memang menjadi satu perkara yang mencetuskan kemarahan sebab ada kematian melibatkan pihak petugas. Police in talks with the Thai counterparts to transfer 4 arrested in Thailand. Dalam secara lain juga dimaklumkan oleh Tan Sri Abdul Hamid Bahadur bahawa we believe these 2 Thais could not escape because they failed to find a way to get past the border wall. So when we security forces conducted sweeping operations at the farms and in the bush, we came upon these 2. Jadi sekarang ini memanglah dimaklumkan bahawa ada kerjasama yang rapat antara kerajaan Malaysia dan Thailand untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan secepat yang mungkin, kerana telah pun melibatkan kematian. Kita bimbang banyak lagi yang lain akan terjejas. Anda boleh baca di halaman ke-12 tentang border skirmish. News Nation. Baik. Okey, seterusnya di Harian Metro kita ingin kongsikan tentang keadaan banjir di Terengganu. Paras air sungai dikabarkan mula menurun. Jumlah mangsa banjir di Terengganu dikabarkan juga makin berkurangan. Saya kongsikan sedikit petikan di sini. Sehingga jam 7 malam, 6 daerah masih terjejas dengan 20 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka bagi menempatkan 130 keluarga berbanding 184 keluarga ditempatkan di 24 PPS. Ini antara gambaran yang anda dapat saksikan di Harian Metro. Daripada 13.06 bacaannya diturun kepada 12.94 meter. Ini satu berita baik. Namun begitu, masih lagi kita harapkan agar berjaga-jaga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, tidak boleh suka sangat dengan keadaan yang bertambah baik ini. Ini juga ibu dalam pantang harung air bah. Ini berlaku di Teluk Intan. Sudah 3 hari mendiami pusat pemindahan sementara, namun Nur Syafiqah Matlihat masih terkenang kekalutan dia dan keluarganya berpindah disebabkan kediaman mereka di Kampung Batu Lapan, Cangkat Jong di sini dinaiki air.
Ada juga perkongsian netizen kan berkenaan dengan banjir-banjir kawasan banjir di Terengganu. Oh, sempat kita saksikan sebentar tadi kan? Juga, kalau lihat di laman media sosial, pastinya pengalaman mereka meredah banjir di kawasan perumahan mereka. Ada juga yang lucu kan. Kalau perasan di Twitter tu dikongsikan macam mana rumahnya dimasuki air dan ikan yang besar. Mu tengok tak? Banyak Makan lah. Oh, dok makan. Makan ikan. Dok. Awak kena tengok di YouTube. Search saja. Ikan yang banyak masuk dalam rumah ketika banjir, tapi airnya sangat jernih. Jadi airnya paras dalam buku lali macam tu. Ikan sungai memang sangat banyak masuk dalam ni dengan logat Terengganunya cukup luculah bagi kita, walaupun keadaannya mungkin agak ni, tapi dia punya moderator tu sangat lucu. Okey, kita harapkan yang terbaik juga untuk anda semua yang Lucu mengharungi kalau keadaan panggil apa? ini. Ya? Lucu panggil apa? Panggil apa? Lawak lah. Lawak. Lucu panggil apa? Ke Terengganu? Funny? Funny? Eli Iskandar. Funny, Come on. Funny. Kalau manis leting lah. Oh, leting. Kalau lucu apa? Lawak. 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 Ya, dok puas makan ikan. Lawak mu ni. Tak ada apa. Okay, tak apa. tak apa. Okey, itu berita tentang apa yang berlaku Tengkujuh ni, dan Tengkujuh juga mungkin kita tak tahu lagi macam mana Tengkujuh ketika SOP ketika ni musim-musim mencabar ni. Barangkali Ani Mizati ada perkongsian ataupun ingin berbicara dengan pihak yang berkaitan. Okey, kita ingin temu bual bersama dengan Encik Zuhaimi Omar melalui panggilan video bersama dengan Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu. Hello, Assalamualaikum Tuan Zuhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Selamat pagi MSI. ya, selamat pagi juga diucapkan. Terima kasih. Okey, kita di MHI ingin tahu bagaimana perkembangan terkini tentang keadaan banjir di Terengganu, khususnya di Kuala Terengganu. Silakan. Perkembangan terkini banjir di Terengganu masih lagi sama lah seperti kemarin, di mana bilangan mangsanya tidak berubah banyak berbanding dengan kemarin. Di mana di tempat yang saya ada sekarang ini sebanyak 127 mangsa ditempatkan di sini yang melibatkan 32 keluarga lah. Dan di tempat-tempat lain di daerah Kuala Terengganu juga masih sama. Okey. Encik Zuhaimi dekat PPS ataupun berada di mana sekarang ini? Saya ada di PPS Sekolah Kebangsaan Tuk Jembar, Kuala Nur, Kuala Terengganu. Bagaimana dengan keadaan di sana? Bantuan yang disediakan dan keadaan mereka yang berada di PPS mungkin boleh kongsikan juga? Ya, Alhamdulillah setakat ini kita tidak mendapat sebarang masalah atau isu lah di tempat PPS ini, kerana kita telah membuat persediaan awal dalam menghadapi bencana banjir ini dengan norma-norma baru lah. So, di sini kelihatan kalau di sebelah saya ini ada kelihatan mangsa-mangsa telah beratur terletak dari pagi tadi untuk mendapat bekalan makanan dan untuk sarapan pagi, di mana pada tahun ini kita menyediakan perkhidmatan catering kepada mangsa-mangsa mengikut SOP yang baru. Okey. Pastinya dalam keadaan norma baru ni satu cabaran adalah untuk memastikan penjarakan fizikal dilakukan dan SOP-SOP dipatuhi oleh setiap mereka yang berada di PPS. Bagaimana pihak tuan memastikan mereka mematuhi SOP dalam ketika saat yang penuh sesak dan ramai ini? Silakan. Alhamdulillah. Sebenarnya kita telah membuat persediaan yang lebih awal lah untuk masa-masa yang akan berpindah ke pusat pembinaan sementara ini, di mana kita bekerjasama dengan agensi seperti Jabatan Bomba memastikan bahawa semua tempat tersebut telah disanitasikan. Ya? Okay. Selain daripada juga setiap PPS kita mempunyai QR code atau MySejahtera lah. Okey. Dan kapasiti juga telah kita kurangkan berbanding dengan sebelumnya, hampir separuh daripada sepatutnya kalau katakan sesuatu tempat PPS itu 500 orang, sekarang ini di antara 200 hingga 300 orang. Okey. Dan begitu juga lah kita juga telah menyediakan pelan kecemasan sekiranya tempat PPS dia ada ini tidak mampu menampung mangsa, kita telah menyediakan tempat lain yang berdekatan. Sekiranya jumlah mangsa bertambah. Dan sesuatu juga yang patut kita juga tahu ialah di sini juga kita sediakan tempat ruangan berasingan
setiap di mana mangsa-mangsa yang setelah berada di pusat pindahan ini, mereka diambil suhunya secara harian setiap hari. Okey. Dan sekiranya kelihatan bergejala, kita akan hasilkan mereka dan kita akan serahkan kepada pihak PKM lah untuk tindakan selanjutnya. Okey, Tuan Zuhami, alang-alang kita sedang bersama dengan Tuan Zuhami melalui panggilan video dan Tuan Zuhami berada di PPS. Mungkin kita nak melihat sedikit keadaan di sana. Kalau tidak keberatan? Ya, bolehlah. Boleh. InsyaAllah. Ambil gambar. Inilah tempat di mana masa-masa akan beratur mengambil saringan di sini Okey. untuk kesihatan, dan selepas itu mereka mengambil bekalan makanan untuk sarapan pagi lah. Okey. Sebenarnya sebahagiannya sebahagian besar telah ambil makan sarapan pagi. Alhamdulillah. Kita tidak menghadapi sebarang masalah lah. Okey, mungkin nasihat daripada Tuan Zuhami sendiri bagi mereka yang mengalami keadaan yang sama untuk berjaga-jaga dan mereka yang berada di PPS untuk kekal patuh pada SOP bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini lebih teruk lagi berlaku. Silakan. Ya. Nasihat saya paling penting semasa untuk berdaftar di pusat pemindahan ini, pastikan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan, seperti mengambil saringan kesihatan, buat saringan kesihatan, dan sekiranya bergejala, tolong patuh arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak PKM lah. Selain daripada itu, kita memastikan bahawa tidak ada aktiviti yang melibatkan penjarakan sosial, di mana kita pastikan bahawa mereka mematuhi segala arahan dari segi penjarakan sosial. Selain daripada itu juga, kita berharaplah semua mangsa-mangsa yang berada di pusat pemindahan ini tabah, jaga keselamatan diri, dan yang paling penting ialah kita jaga kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak Encik Zuhami Omar, Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu. Jaga diri. Doa kami sentiasa untuk kalian yang berada di sana, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu dia Encik Zuhami Omar berkongsi dengan kita keadaan ataupun perkembangan banjir di Kuala Terengganu. Kita harapkan yang terbaik. Persediaan awal itu yang paling penting sekali dilakukan oleh setiap individu yang dapat mengetahui ataupun dapat mengenal pasti mungkin ada tanda-tanda berlakunya bencana alam ini di kawasan anda. Okey, itu yang dikongsikan. Selepas ini, MSI akan kongsikan bersama dengan anda tentang pembudayaan patuh SOP seketika nanti di MSI. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di MHI. Sebentar tadi, Ani Madia beritahu bahawa kita akan kongsikan mengenai dengan pembudayaan patuh SOP. Pastinya apabila kita cakap mematuhi SOP ini, orang kadang-kadang ada yang dah jeli. Daripada Mac sampailah sekarang, 8 bulan kita berada dalam waktu yang sebegini, sangat yang mencabar. Tapi bagaimanapun, inilah tanggungjawab baharu kita. 2020 akan kita akhiri dengan keadaan yang sebegini dan kita hanya mendoakan yang terbaik. Ini kita kongsikan terlebih dahulu sedikit berkenaan dengan kepatuhan SOP PKP. Patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, kerana kesalahan melanggar SOP juga akan dikenakan tindakan oleh pihak polis, kerana PDRM akan mengawal di kawasan-kawasan seperti itu. Hari demi hari, kes COVID-19 semakin meningkat. Hampir 8 bulan kita memerangi wabak ini, namun segelintir rakyat Malaysia masih memandang remeh arahan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Dalam sekatan jalan raya yang dilakukan umpamanya, masih ada segelintir yang kurang cakna hingga perlu diarah berpatah balik. Pemakaian pelitup muka pula sudah menjadi seperti rutin buat kita semua ekoran COVID-19. Tetapi masih ada yang gagal melakukannya. Sebilangan premis perniagaan seperti kedai makan dan gerai juga tidak terlepas dari dikenakan kompaun akibat tidak menghadkan bilangan pelanggan pada satu-satu masa dan menjarakkan meja mengikut ketetapan SOP. Jika sikap acuh tak acuh ini berterusan, ternyata usaha menghentikan sepenuhnya penularan COVID-19 tidak mampu dilakukan dalam masa terdekat.
Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan kita memperlihatkan kembali bagaimana statistiknya, bagaimana kita ni ada yang segelintir yang mengambil sambil lewa terhadap pematuhan SOP. Kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan pembudayaan SOP. Patuhi SOP ini bersama dengan pakar motivasi kita kerana kita percaya ini membabitkan motivasi individu yang kita ada sekarang ini kan, dan merundum dah semangat tu dia macam lama makin turun kan. Yalah, ibu bapa lain, kesannya guru lain, semua orang terjejas macam mana nak bangunkan kembali motivasi bersama dengan pakar motivasi lah yang amat kita rindui. Dah lama tak bertandang KMHI. Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah secara panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau dengar suara Datuk, kami terus jadi ceria. Tak tahulah aura yang bagaimana tu. Kalau dengar je macam Allahu Akbar. Sihat Datuk, lepas bersukan ke tu? Syukur. Ya Datuk. Lepas bersukan ke? Ya betul. Baik. Tok, kita cakap pasal berkenaan dengan pematuhan ni kan. Kan daripada bulan Mac kita berada dalam jangka masa yang cukup panjang lah. Dah 8 bulan dah. Betul. Jadi kami perlukan suntikan semangat yang baru lah. Macam kan, dia perlu refresh. Jadi bagaimana psikologi rakyat kita sekarang ni yang perlu dibantu lah untuk mematuhi SOP. Bukan kita tak tahu kena patuh kan? Ya. So inilah begini sebab Fariha dan Fitri So sebenarnya kita kena cari apa puncanya. Punca yang mereka dah mula longgar, dah mula tak kisah ni. Yang pertamanya of course lah, manusia ni nasia, memang mudah lupa dan cepat boring, cepat bosan. Satu. Ya. Yang keduanya ni dia, masalah yang saya perhatikan, kita ni ramai antara kita ada penyakit optimism bias. Ya. Ini dalam bahasa psikologi, orang lain je boleh kena, aku insya-Allah tak kena. Aku tak kena. Orang macam Fitri, macam Fariha yang campur orang je, aku okey. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita jadi longgar sikit dan mula alpa. Ya. Dan kita tengah masalah pula, kita tengok kat internet banyak sangat maklumat yang macam anti COVID ni, kata ini semua propaganda WHO, ni semua fitnah dajjal. So benda-benda macam ni menyebabkan kita pun lah tak I don't think it's that serious lah gini. So ini dia. Dan satu lagi pula, ada orang yang kata orang tu berserah pada Allah. Kalau dah takdirnya kena, macam mana kau buat pun, ditutup muka ke, jarak ke, kena juga. Ini pun satu kata orang tu perkara yang kadang-kadang paradigma songsang yang menyebabkan kita mula alpa. So what are we supposed to do? So asal kita ingat bahawa ya, ada sikit yang berkaji dengan detail, takkanlah semuanya tertipu, takkanlah semuanya kata orang tu jahil tentang realitinya. Dan realitinya dah lebih 1 million orang satu dunia yang meninggal dunia. Jadi yang pertamanya kita kena ingat bahawa jangan memandai-mandai sebab kebanyakan kita tidak mempunyai informasi atau maklumat yang lengkap seperti yang kata orang pihak pemerintah, pihak kerajaan, pihak yang mengkaji. Itu satu. Yang keduanya, sebenarnya bila kita kata orang tu mula leka, mula tak kisah, kita mempamerkan sifat dalaman kita. Sebab yang di luaran mencerminkan dalaman. So saya nak minta semua orang lah, tolong pamerkan orang yang hebat. Kita ni hebat, kita ni ada kehebatan. Tapi oleh kerana kita mula cuai, maka takut-takut kalau saya sebagai ayah atau sebagai atuk buat benda yang cuai, maka anak cucu kita, atuk aku pun tak guna, atuk aku pun cuai. So ini kita mempamerkan imej atau contoh teladan yang tak elok. So saya minta semua orang, terutamanya orang yang dewasa, tolong bertanggungjawab, tolong pamerkan sifat-sifat mulia. Sebab ingat, yang di luar itu mencerminkan dalaman. So kita kena ingat bila kita patuh tu bukan kita patuh perintah KKM ataupun kerajaan saja. Sebenarnya kita mempamerkan sifat mulia kita. Sebab kita tahu bila kita jaga diri kita, kita akan membantu orang lain juga. Yang ketiganya saya ingat bahawa semua orang kena ingat bahawa diri kita ni amanah Allah. Kita ni amanah anugerah. Jadi menjaga diri kita adalah kewajipan. Jadi kalau kita tutup muka, kita sanitize tangan, sanitize diri kita, sebenarnya kita patuh kepada perintah Allah untuk menjaga diri kita. Jadi saya nak mengatakan bahawa orang yang gagal untuk mematuhi SOP sebenarnya, kurang ajar pada Tuhan. Sebab diri kita ni amanah Allah. Jadi kalau kita sia-siakan dengan cuai dan sebagainya, kita telah mencuaikan
tidak memegang amanah Allah. Jadi kita sebenarnya kurang ajar pada Tuhan. So ini satu kata-kata yang agak keras, sengaja saya gunakan untuk insafkan diri kita bahawa kita bukannya sekadar membabi buta. Sebenarnya yang keempat, tak macho lah tak pakai litup muka, tak macho lah tak jaga jarak. Sebab orang kata, apa takut benar Fitri ni, ya apa relax lah, ya. So ini yang menyebabkan kadang ada orang yang memang sengaja cuai sebab dia rasa tak macho. Dan yang saya nampak yang kelimanya, ramai orang ni ya memang ada sifat-sifat anti-establishment. Apa yang disuruh, itu yang dilanggar. Apa yang dilarang, itu yang dia nak lawan. So, saya minta ya, semua orang, rakyat, orang dewasa, mak bapa, abang kakak, tolong ya jaga diri untuk mempamerkan kita sebenarnya orang yang berkata bersyukur ya Tuhan bagi kita kesihatan, tanda seorang insan ataupun seorang hamba yang taat, kita ikut peraturan, bukan sekadar ikut peraturan KKM, tapi sebenarnya kita nak menjaga diri sebab nak menjaga amanah Allah yang diberikan kepada kita, jaga kesihatan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, Datuk, dalam konteks yang lain, ada yang patuhi SOP dan tidak dapat untuk contohnya macam merentas negeri ataupun hadiri majlis pengkebumian dan sebagainya. Ada keterbatasan lah menyebabkan hubungan jiwa ke jiwa itu agak longgar ya. Tak dapat pulang ke kampung, lama tak berjumpa ibu bapa ataupun orang yang terdekat, suami isteri kerana keterbatasan SOP itu. Jadi ia menyebabkan jiwa itu macam dah lama sangat macam hilang rasa ataupun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Macam mana nak mencipta kembali di uji dengan kejauhan itu, nak mencipta kembali hubungan itu yang video call tidak memadai. Kalau boleh dia ingin bersentuhan, nak sentuh pula bahaya sebab dia daripada zon merah kan, nak balik ke kampung, zon hijau, mak bapak mungkin dah tua. Jadi macam ada halangan yang macam tak dapat untuk menyentuh. Itu satu perkara yang amat menguji dia, Datuk. Ya, itu tepatlah ya, tapi itulah Pak kata Fitri tadi, walaupun kita tak dapat berhadapan bersentuhan dan sebagainya, tapi tengok macam saya tengok Fitri pun dah nampak dah hilang rindu lah ya, sebab Fitri pun nampak makin comel, keluar hospital makin comel pula, tak tahu apa rahsianya ya. So ni contoh istighfar. So sebenarnya there are so many ways ya, sebenarnya ada, dan kita kena ingat dia punya kesan sampingan yang tidak kita duga ya, sebab hidup bukan pakai logik dan pakai praktikal saja. Hidup ni penuh magic dan miracle. Magic dan miracle bukan just kata orang logical dan praktikal. Memanglah cara logik dan praktikalnya kita rindu, kita kena sentuh, kita peluk, salam dan sebagainya, yes. Tetapi Tuhan Allah ya bagi kita satu kehebatan dengan dapat video call macam ini, dengan dapat berhadapan pun ni satu nikmat ya, sebab bila kata peribahasa lama lah, kalau sayang tinggalkan. So bila kita dapat berpisah itu, ni sebenarnya menguji ya kegigihan dan menaikkan lagi kerinduan dan bertambah sayang, insya-Allah. Insya-Allah ya, sebab lebih bersusah payah untuk membentuk satu rahim, maka kita akan menghargai ya hubungan itu dengan lebih hebat, dengan lebih mantap, insya-Allah. Datuk, dalam kita berhadapan dalam keadaan sebegini kan, pastinya ada yang mengalami tekanan, kemurungan, semuanya dah jadi negatif, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami bagaimana kita nak ada tips untuk jadi positif balik. Jadi positif itu penting kan, sebab kita panjang lagi, kita tahu bila berakhirnya COVID-19 ni. So betul Faria. So sebenarnya we go back to basic, pergi kepada asas balik ya, sebab semua yang saya dengar ulama yang mengajar, sebenarnya semua masalah kita ni bermula pada qalbu kita lah ya. So bila hati kita bersih, maka mata kita jadi mata lebah. So what we can supposed to do, dan saya dah pesan pada ribu-ribu orang yang jumpa saya, tanya saya online dan sebagainya, cara terbaik untuk merangsang balik jiwa kita, pertama asasnya ialah tolonglah ya, di samping solat lima waktu, jangan cakaplah solat taubat istighfar. Bila kita murnikan hati kita, solat taubat dan istighfar ni ramai orang terlupa. Solat taubat dan istighfar akan mencuci hati. Bila hati kita jadi murni, maka mata kita mata lebah. Kita akan nampak banyak positif di sekitar kita. Satu. Yang keduanya ialah cara terbaik untuk bahagiakan diri ialah bahagiakan orang lain. Dan semuanya bermula di rumah. Itu cara yang paling asas. Dia sekarang tunjukkanlah ya. Sebab ramai orang they take for granted. Jadi jom kita pamerkan setakat mana ya. Kalau itu benda asas lah. Ya. Buat kerja bersama, solat bersama, makan bersama. Ya Allah ya. Kalau dah lama tak makan suap-suap, Fitri kena buat. Makan suap-suap, sebab suapan daripada pasangan ya ada kesan terapi. Ya. Air tangan isteri merawat sakit suami. Semua orang tahu. Now is the time. Air tangan suami merawat isteri, dan Nabi buat.
Sebenarnya Fariha, air tangan isteri akan merawat sakit suami dan membuang miang-miangnya sekali. Kalau semua orang tahu. Ya, Datuk. Kalau semua, yes. Itu sebab saya kata hidup ini bukan logical tapi miracle. Ya, ada banyak keajaiban, ada magical. Jadi kita pergi balik-balik, ya. Pergi pada asas balik. Dan sebenarnya itulah bila kita buat ketaatan, ya, sebab taat pada Allah yang berkaitan dengan taat pada manusia juga, ya. So kita banyak ingkar. So bila kita taat pada Allah, jadi kita taat pada manusia, maka kita mudah taat untuk ikut SOP dan sebagainya. Dan ingat, Allah bila kasih akan hambanya diuji. Dan ujian itu Allah tahu we can cope, kita mampu menanggungnya. Kalau tidak, Allah takkan uji sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, insya-Allah. Baik, Datuk, ujian dalam konteks kehidupan lah, contohnya macam dulu memang kerja selesa kategori T20 dan bila COVID membadai diuji menjadi B40 barangkali, ya. Hilang pendapatan, mungkin sahabat menjauh, ada banyak benda tanggungan, hutang bertambah. Ini menyebabkan juga emosi yang perlukan kesabaran yang cukup tinggi untuk bangkit, ya. Kalau ada juga satu artikel video daripada contohnya Airbus kepada pemandu bas. Contoh macam itulah, ya. Jadi daripada tinggi di awan, terbang, tiba-tiba kembali membuat kerja-kerja yang mungkin tak dijangka sebelum ini. Untuk menerima itu bagaimana? Hakikat realiti dan survival yang cukup tinggi diperlukan, Datuk, bagaimana? Well, itu sebabnya ingat ikat-ikat bahawa bila apa yang Tuhan rancang, Allah rancang itu sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita sangkakan, ya. Sebab mungkin ya dulu, ya, rezeki di angkasa, sekarang atas jalan raya, ya. So itu sebenarnya tengok, ya, dulu katalah dulu 40,000, sekarang cuma dapat 2-3,000, ya. Tetapi kita tak nampak keberkatannya setakat mana, ya, kebahagiaan di mana. So rupanya bila rezeki yang kita bawa, so ramai orang tak ada gaji, semua orang ada rezeki. Dan bila rezeki itu lebih berkat, sebab kita lebih usaha, lebih kata orang gigih, lebih payah, maka bila berkat akan membawa kehebatan yang, saya ulang balik, hidup bukan pakai logik, kena ada magic, ya. Kita kena yakin life is full of magical and miracle. Jadi walaupun kita dapat kurang, susah payah, tapi yakinlah, ya, ramai orang, saya bengkang ribu-ribu orang, ya, ramai orang lebih bahagia, lebih selesa, lebih tenang, ya, lebih dapat kepuasan hidup sekarang. Walaupun pendapatan kurang, jauh kurang, ya. Ada yang dapat 1/10 daripada pendapatan biasa. Masya-Allah. Ingat, ya, bila kita ditutup masalah macam gaji, tetapi rezeki akan Allah still berlimpah ruahkan, dan rezeki bukan pendapatan saja. Kasih sayang, kepuasan, ketenangan, ya, kerapatan, ya, keakraban dan semuanya. Dan barang siapa yang mempertikatkan silaturahim, now is the time, maka pintu rezeki terbuka, rezeki itu luas dan ajal pun dianjakkan. Itu hadis sahih. So banyak magic dan kehebatan kalau kita berfikir, kalau kita redha. Tapi jangan lupa, now oleh kerana COVID-19 lah, kita nampak semua orang, termasuk Fitri, Fariha, saya, kita kena fikirkan, kena ada sumber pendapatan kedua dan ketiga yang of course syariah compliant. So cari jalan sekarang untuk berfikir, dan ramai orang saya nampak dalam masa inilah, ya, yang dulunya seorang pegawai sekarang jadi menjaga ternak ayam. Sedulunya seorang pegawai tinggi, ya, gaji penduduk, sekarang jadi petani moden. Wow. Dan dapat keberkatan. Bila saya, besan saya seorang pilot, sekarang jadi cowboy, ya, ternak lembu, buat cendawan dan sebagainya. He is still a pilot, tapi cuti tambah gaji 2 tahun. Samalah macam Fifi cakap, tapi sekarang jadi cowboy, ternak lembu, ternak kambing, masya-Allah, dan dia seronok, bahagia, dan nampak ketabahan dan nampak keriangan yang jauh lebih hebat daripada dulu. Dengan syarat redha, bersyukur, bertindak, move on, insya-Allah. Datuk, yang terakhirnya lah, kita nak tanya juga, sebab kita selalu dengar kita jaga kita, kan. Tapi mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah berkenaan dengan kita jaga kita ni. Ini kan berkaitan dengan kasih sayang, bukannya individu. Maknanya kita diajar supaya tidak menjadi pentingkan diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang ingin diperlihatkan, kan, bila kita kata kasih sayang sesama manusia, maknanya hidup kita akan berkat. Mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah berkenaan dengan itu, supaya inilah masanya kita tidak menjadi insan yang memang pentingkan diri, kan. Betul, Fariha, ini satu betul. So saya ambil satu hadis kecil yang semua orang biasa dengar, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, ya, so, bila kita memberi manfaat dengan jaga SOP, jaga dan membantu untuk memutuskan penularan COVID, sebenarnya kita membantu diri kita. Sebab
Ya, Nabi juga sebut, Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. So bila kita keluar, kita jaga SOP, kita pakai litup muka, kita kata penjarakan dan sebagainya, kita cuba nak jaga orang lain dan jaga diri kita. Tapi kesannya bila kita tolong orang lain, sebenarnya kita menolong diri kita. Sebab siapa yang tolong orang lain, Allah akan hantar bantuan demi bantuan untuk menolong kita. Confirm, sahih. So Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. Therefore, bila kita jaga SOP, sebenarnya kita menjaga diri kita. Walaupun kita tolong kita jaga kita bantu kita. Sebenarnya, bila kita tolong orang, kita bantu orang, sebenarnya semua kebaikan itu akan patang balikan kita. Therefore, so tolong ya. Dan satu lagi yang paling penting untuk kita ingatkan, bila kita jaga SOP, kita putuskan penularan, kita cuba membantu untuk menghalang wabak ini makin berterusan, kita sebenarnya dapat pahala. Setiap usaha yang kita buat ikut SOP, dapat pahala. Bukan sekadar dapat appreciation, puji-pujian ataupun orang dia ni ikut peraturan. Bukan. Tapi kita dapat pahala dengan syarat kita ikhlas dan niat untuk bantu orang lain demi membantu diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Ya. Baik, terima kasih Datuk atas rangkuman yang begitu baik. Kita mencari, kita menolak logik dan bersama kita mencipta magic untuk kehidupan yang selesa. Dan juga kita mengharapkan hidayah ini berterusan, mengharapkan Ifah ini dapat membantu kita daripada jerumus dalam perkara yang tidak diingini. Baik, terima kasih Datuk, berikan suntikan semangat yang baru buat kami semua di sini. Amin. Terima kasih Farihah. Jaga diri Datuk ya. Baik. Okey, 3F Fitri Farihah Fazilah. Okey. F tu akan bertambah lagi dengan menjadi F yang fantastik dan futuristik. Hebat. Okey. Baik. Kita dah bersama, kita dah pastinya ini antara kata-kata yang memberi positif lah. Positifkan hari kita ni kan, macam tadi kalau Datuk membantu kita positifkan diri, pahala juga tu. Dan hari ini kita nak kongsikan juga berkenaan dengan informasi, pahala juga ni. Kita nak bersama dengan adik kita. Anim, silakan. Yang paling muda tapi sada yang paling single. Okey, kita teruskan perkongsian pada hari ini. Siapa yang nak cantik, yang nak sihat, dalaman dan luaran, seterusnya menjaga kecantikan anda, ada yang ingin dikongsikan? Kita terus bersama dengan Encik AB Halim Al-Firdaus. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Hanim yang cantik. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sedang menonton Malaysia hari ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak pesan kepada diri saya sendiri dan juga semua para penonton yang sedang menonton ketika ini, jagalah pemakanan kita, pastikan kita hidup dalam keadaan membiasakan diri dalam gaya hidup yang sihat dan amalkanlah pemakanan yang sihat. Jadi paling utama dalam kehidupan kita ini ialah kita jaga darah kita. Jaga darah kita, pastikan paras gula dalam darah kita tidak melebihi paras yang sepatutnya. Kerana seperti mana yang kita tahu, andai kita gagal mengawal paras gula dalam darah, ia akan memberi risiko yang begitu teruk kepada kesihatan kita. Terutama yang biasa kita dengar, masalah kencing manis ataupun diabetes, masalah kerosakan saraf dan juga organ-organ dalaman kita disebabkan oleh kita gagal untuk mengawal paras gula di dalam darah. Dan secara alaminya, secara tradisinya, antara bahan-bahan tumbuhan yang boleh membantu kita ialah buah peria. Kerana buah peria ini, dia mengandungi phytoinsulin, insulin tumbuhan semula jadi yang boleh membantu kita untuk meningkatkan lagi tenaga kita, dan ia bersifat hyperglycemic. Boleh membantu menurunkan paras gula di dalam darah kita. Jadi Tabib Azli mengeluarkan produk jus peria katak Tabib Azli yang boleh membantu anda untuk menurunkan paras gula di dalam darah. Dan kebiasaannya juga, mereka yang ada kandungan gula dalam darah yang terlalu tinggi boleh memberi kesan juga kepada kesegaran ataupun kesihatan mata. Jadi cubalah amalkan selalu jus bilberry yang kaya dengan antioksidan, boleh membantu untuk memberikan kesegaran, mengembalikan kesegaran untuk mata anda. Jadi kepada para penonton yang berhajat, yang berminat untuk dapatkan jus peria katak Tabib Azli dan juga jus bilberry Tabib Azli, boleh hubungi talian WhatsApp ataupun boleh hubungi terus 010 906 8888, ya, 010 906 8888.
Okey, terima kasih Encik AB Halim Al-Firdaus. Kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan ulangannya di FB Live MHI TV3 kalau anda tak sempat untuk simpan nombor dan sebagainya. Okey, kita ingin rehat seketika. Selepas ini kita nak kongsikan tentang satu kerjaya seorang wanita ini. Kerjaya dia memang cukup bagi saya luar biasa kerana dia boleh buat duit dengan hanya bermain permainan video. Segalanya seketika nanti di MHI. Kencai Melu. Ciao lima. Jadi siapa yang menang? Siapa yang kalah? Saya nama pemain ni pun saya tak tahu. Baik, itu kira macam kita paparkan gadis lah berusia 22 tahun, dikenali sebagai Sabrina. Betul. Di mata kita, ianya hanyalah satu permainan video. Tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah ini merupakan career ataupun sumber pendapatan gadis ini. Okey, kita perkenalkan Wan Khairul Nisa, Nur Sabrina Wan Zainal Alang. Oh, bukan main panjang nama. Boleh ke? Boleh. Masih mat lagi? Okey. Tak apa. Tak apa. Boleh. Baik, Sabrina. Okey, mungkin boleh ceritakan sikitlah. Kita tahu bahawa ini menjana pendapatan kan Sabrina sendiri. Walaupun masih lagi belajar separuh masa, tetapi apa yang sebenarnya kita nak tahu permulaan tu macam mana boleh terjebak dengan dunia permainan video ini? Sebenarnya memang main game dari kecil lah. Kiranya macam family, ayah dengan abang tu memang dah main game. Jadi kita orang macam tak ada siapa-siapa paksa atau tak datang daripada orang lain. Memang mula dari kecil lah. Tapi dalam bidang macam online streaming and gaming itself, kita orang macam kita influence daripada luar. Tengok orang lain main. Contoh macam YouTuber Malaysia gamer lah. Okey, permainan online ni maknanya yang sedang dilakukan PUBG dan sebagainya lah. Ini antara salah satu. Ini ada salah satu. Banyak lagi. Banyak sangat sebenarnya. Yang Sabrina main. Yes. Tapi ini antara game utamanya I main dalam live stream lah. Okey, sebab kita bercerita tentang career dia. Kabarnya selalu pagi-pagi dah siap cantik terus masuk office. Office dia maknanya dia akan duduk menghadap komputer isi di rumah dan akan terus bermain dan itu adalah kerja. Kerja part time dia. Macam mana boleh dikatakan macam tu? Macam mana boleh senang cerita buat duit lah daripada permainan ni? Sebenarnya buat duit daripada permainan ni sebenarnya subjektif, banyak cara. Cuma kita dapat buat sebab kita bina nama kita, brand kita. Macam gaming ni satu platform je sebenarnya untuk kita keluarkan karakter kita, keluarkan kita punya konten dari segi gaming lah. Macam mana orang buat dari segi lakonan ke, dari segi pentas akting ke, kita orang dari segi gaming lah kiranya. Baik. Maknanya kalau bekerja tu bermula jam berapa hingga jam berapa? Benda tu fleksibel, tapi untuk saya prefer pagi, lepas isyak. Pagi lepas subuh, lepas tu lepas isyak. Habis macam mana boleh buat duitnya? Masih lagi tak nampak. Maknanya awak lawan dengan lawan awak ke dan macam mana boleh buat duit? Okey. Macam mana nak cakap gaming ni kita gaming ni itself tak buat duit tau. Tapi bila kita live stream tu yang janakan kita income. Tapi dari segi apa, dia sebenarnya bila cara kita kembangkan kita punya nama dalam platform lah, tak kisahlah platform apa-apa pun. Tapi kalau kita pandai kena cara kita,
InsyaAllah boleh kembang dengan dunia live streaming lah sebenarnya. Live streaming gaming. Sabrina umur baru 22. Kalau kita 22 belajar lagi. Kalau di usia anda ini kan pastinya mereka akan mengambil keputusan habis diploma terus sambung degree sepenuh masa. Tapi Sabrina memilih untuk separuh masa kan? Ya. Daripada sepenuh masa. Jadi memang semata-mata untuk kerjaya ni, nak teruskan kerjaya ni ke bagaimana? Bukan untuk teruskan kerjaya ni lah, tapi sebenarnya sebab macam mana? Benda ni kita nampak boleh bawa income, boleh bantu kita dari segi pembayaran, dari segi belajar kita, harian kita, and also sebenarnya boleh bantu parents kita lah. Kalau kita dapat jana income yang lagi banyak. Jadi benda tu sedikit sebanyak membantu diri kita dari segi belajar. Sebab kita tak payah depend dekat atas orang lain, kita tak payah atas diri sendirilah. Lepas tu kita macam kita at the same time kita boleh bagi contoh kalau lain macam apa yang kita nak tu semua dah boleh buat. Ramai tak streamer wanita? Streamer wanita? Ramai. Ramai yang cantik pun ramai. Oh ya. Cantik pun ramai. Maknanya awak memang bangun pagi, rutinnya dah siap cantik semua main game. Sebenarnya dari siap cantik tu subjektif lah. Adik-adik yang tak mandi pun main game kan? Ada ramai lelaki semua macam benda tu sebab diorang buat benda ni sebab benda ni passion lah, minat diorang. Tak adalah sampai macam nak betul-betul lah. Keunikan okey sebab pagi tadi saya ada berbual dengan Nim. Saya kata gamers ni dia dunia diorang ni lain, hati diorang ni lain. Okey, apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Apa kelainan yang sebenarnya dalam dunia kalian ni? Kelainan dalam dunia sebenarnya kita orang ni sama je. Mungkin sebab dari perspektif orang luar lah. Mungkin dulu orang ingat kita orang ni macam gamer duduk rumah je kan. Macam tak keluar. Tapi sebenarnya mungkin itu apa orang cakap macam stigma je lah. Stigma yang orang dah create. Tapi sebenarnya ramai je gamer atau live streaming gamer yang live stream diorang berjaya sebenarnya kat luar dan just buat benda ni sebagai part time and still boleh berjaya dua-dua. Consider macam live stream gaming ni has as side income, side hustle lah gitu. Okey. Ada peminat ni, nak tanya. Peminat kita di Maya yang menyaksikan FB Live MHI katanya awak ada nickname. Siapa nickname nama dia? Nickname dalam game ni? Nickname dalam game ni saya sebenarnya banyak nickname-nya. Tapi untuk yang baru-baru ni Sebi ke apa ke? Kalau dari segi time live stream saya panggil saya bahasakan diri saya Sebi lah. Kalau dikenali ramai. Penonton-penonton Maya kita semua kenal awak. Sebi katanya. Berapa jam selalunya ambil diperuntukkan waktu untuk main game ni? Paling lama berapa lama? Paling lama kalau dalam sehari tu 4 ke 8 jam. Sekali menghadap? Tak ada. Yang sekali menghadap macam ni, game tu game tau. Cuma live stream tu kita mesti akan ada interaction antara kita dengan penonton, kita ada interaction antara kita ada rehat. Rehat tu macam kita tengok YouTube dengan viewer, lepas tu kita macam tanya soalan-soalan dengan orang. Kira macam tu lah, tak adalah kita macam ni je. Sakit mata kita. Tapi okey, secara jujurnya kita yang tengok handphone paling lama berapa lama 20 minit kot ataupun setengah jam lah. Contoh kita tengok movie dan sebagainya. Pun saya ada rasa sakit tengkuk. Itu rasa letih. Macam mana kalian menghadap 4 jam menghadap? Lama-lama kita terbiasa lah kiranya. Sebab kita orang macam saya start dari game PC. Tapi memang rasa sakit tengkuk dengan belakang tu normal lah. So that's why kita bila macam dah ada mak kau macam ni lah cara kita buat ini buat gaduh ni. Ini kalau dating memang buat gaduh ni tahu tak? Saya cakap. Okey. Apa tadi soalannya? Cuba. Sebab tu saya cakap gamer hanya boleh kawan dengan gamer je. Dia tak boleh macam orang lain sebab kita tak memahami dunia dia. Tak, mungkin kita orang tak exposekan lagi diri kita orang, tapi sebenarnya ada je yang yang ada public speaker yang jadi gamer, yang streaming sekali. So macam best lah kalau kita dengar borak dengan orang kan. Okay. Sabrina ambil perbankan kan dari segi pembelajaran. Okey, bila berkecimpung dengan dunia ini, apa sebenarnya yang Sabrina dapat macam
pembelajaran baru dalam hidup melalui permainan video ni? Ada tak mengubah sikit sikap bagaimana? Ada kesannya? Gaming ni sama je macam cara sana. Kita apa-apa kerja kita buat pun kita akan stress tau. Same goes to study lah especially kan. Jadi gaming ni bila kita kenal kawan kita ada community, kita ada kawan yang boleh release stress kita. Satu saya belajar macam memang boleh release stress. Best lah. Walaupun kadang-kadang main game tu lagi stress. Lagi stress. Tapi macam puas lah. Boleh release stress, boleh hilangkan sekejap daripada dunia realiti gitu. Okey, macam mana Sabrina nak mungkin nasihatlah mungkin bukanlah menggalakkan, maknanya perspektif yang positif dari segi permainan video ni yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton. Dari segi perspektif gaming ni, sebenarnya benda ni okey je kalau kita teruskan. Faham tak? Tapi orang mungkin sebab stigma orang luar, stigma kita sekeliling, lepas tu sebab kita pun tak pandai balance kan, buatkan orang rasa macam gaming ni macam tak healthy, tak sihat. Tapi sebenarnya kalau betul-betul boleh balance, benda ni sihat. Saya sendiri proof kat diri saya. Okey, soalan terakhir. Sebab kata dah jana pendapatan kan, secara jujurlah. Bulan-bulan dah berapa? Bulan-bulan. Bulan-bulan dah berapa? Bulan-bulan berapa angka? Macam tu. Bulan-bulan berapa angka? Kalau hasilnya kuat, insya-Allah lebih lah. Hasilnya kuat. Kalau hasilnya kuat, hasilnya bukan pandai main game lah. Kiranya kita berkomuniti dengan kita punya penonton dan juga komuniti dalam game. Insya-Allah boleh secah 5, 6. 5, 6 angka? Saya betul tak ni? 4 tu memang saya rasa boleh secah lah. Untuk yang dah lama, bukan baru-baru terus dah 1 juta tak kawan-kawan. Ya? Sebab saya dah buat benda ni dari 2017. Saya start journey income yang saya rasa sustainable. Sekarang 6 angka lah. InsyaAllah, amin. Doa, amin. Okey. Terima kasih, Sabrina. Terima kasih. Nama dia panjang ya. Wan Khairunisa Nur Sabrina Wan Zainal Alang. Kita ucapkan semoga berjaya kepada bakal suaminya. Okey, terima kasih streamer permainan video. Orang kata duduk-duduk daripada tak buat apa kan. Main game daripada tak dapat apa-apa hasil. Mungkin salah satu daripada idenya mereka ini dapat juga menjana pendapatan sampingan. Tapi ingat, imbangkan. Betul. Borak peranda rumah tangga nanti kan. Baik. Kita sempat ni nak dengar satu persembahan daripada Kamal CRK. Ya, siapakah Kamal CRK? Mungkin anda yang legend-legend tu akan ingat semula. Dipersilakan. Berdiri ku tak usah diri ini, mengharap ku mencari sang penghuni syurga jiwa, berdendang suara mengusap kalbu. Ku lemas dalam terpesona, kehadiranmu menerajang kekusutan yang lama bertapak di sini. Bagai telah dijanji temat bulan mimpi-mimpi, kau hujanku mentari, terciptalah sang pelangi, irama lagu sila mewarnakan idaman kalbu kesampaian. Bulan memancar cahaya tanda rela, ikatan percintaan kita kini tercapai.
sampai sudah mahkota insani. Takkan bermakna benih, pastikan menjadi, kerana yang maha kuasa lebih menyayangi. Jika pergi tanpa pesan, tinggalkan ku dalam kepasrahan. Cintaku yang suci bagai tak kesampaian, putus di tengah jalan. Hanya air mata doa yang dapat ku iringkan bersama. Pada yang esa ku pohonkan, semoga tempatmu di sisinya. Cintai kamu, lahirnya rasa yang terindah, mengakhiri rindu saat bertemu, yang selama ini tersembunyi dalam terang. Andai bisa ku mampu, biarlah nafas ini berakhir di pelukanmu. Dengan bisikan kalimat sucimu, membawa bersama jiwa yang tenang ke sana. Kasihku, biarlah aku mencintai kamu. Tiada kata tanpa bahasa, tiada ungkapan lagi tanpa suara yang tak bermata, yang tahu segalanya. Persoalan ini, oh kekasihku, saat kasih ini berakhir, ku disiram air mata cinta. Kembali kehidupan yang abadi, kekal bersama, bernafas semula tiada terhenti. Ke pangkuan yang Maha Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey. Ya. Dengar suara tu memang macam mantap. Mengembalikan nostalgia. Baik, mungkin berdua boleh kenalkan. Okey, saya Kamal Syakir. Ini kawan session. Kali ini solo, Solo, bukan CRK. Tapi membawa nama CRK itu. Masih lagi CRK. CRK itu apa maksudnya sebenarnya? CRK. Sebenarnya CRK ni asal daripada
lagu Cinta Kristal. Okey. Jadi masa album pertama kita orang tahun 89, kebetulan belum sempat nak rilis, ada kumpulan daripada 3 perempuan, tak salah saya, pakai nama Kristal. Jadi kita tukar di situ, CR stand for English, CRK, CR Kristal, and then K is Melayu, Kristal, CRK. Habis dia orang gubah-gubah cari ramai kawan, cari ramai apa kekasih lah, pun tak tahulah. Itu CRK sebenarnya. Habis ni macam mana membuat keputusan untuk bergerak solo? Tak, masih lagi masih dalam lagi. dengan CRK. Solo dia cuma projek PKPB. Yelah, tak Jadi boleh santai-santai jumpa. tak ada apa kan. Saya di Penang. Jadi kawan-kawan budak-budak CRK masih di Kuala Lumpur. Jadi tak ada apa, jalan je. Anggota asal semua ada lagi? Anggota asal? Masih lagi anggota asal. Masih lagi kekal dengan Eddie, Syam, Ujang dan Syabrani. Masih lagi. Tahun 1991. Ya. Tertubuhnya 90. 90. Album pertama, 92 album kedua. Jadi ini projek PKPB ke? Projek PKPB. Boleh ceritakan sikit macam mana boleh dapat idea macam ni. projek ni? Idea ni kebetulan saya di Pulau Pinang. Ada satu kawan tu ada studio recording. So PKPB tak ada apa aktiviti. Lalu kita jam. Yang ni hasil daripada kawan saya calling Malaysia Online and then daripada 57 Studio. So inilah terhasilnya. Kalau tak PKP ni, kumpulan CRK sendiri macam mana perkembangan dia? Kumpulan CRK masing-masing dengan aktiviti masing-masing. Ada show baru ada berjumpa. Show baru kita orang Masih aktif show Masih aktif. Okey, jadi rambut lama simpan lagi ya? Rambut lama dah tak ada, rambut baru dah tak ada rambut dah. Itu yang pakai topi penonton manjang. perasan tak yang kat belakang tu? Gambar tu. Okey. Ini dia. Ini 90. Masih umur over. Ini 21, 22 entah. Sebab zaman tu ramai sangat kan yang majoriti imej macam ni lah. Kalau daripada belakang memang tak dapat nak cam. Sebab semua memang pesen macam ni rambut dia. Rambut passion tu. So, lagu ni siapa yang cipta? Lagu mana? Lagu ini lah. Yang terbarunya Takdir Terindah, hasil ciptaan Colin Malaysia Online. And then saya lirik dari saya lah, Kamal CRK. Suara tu masih mantap tu, macam mana jaga tu? Tak tahu lah, gifted ke macam mana. Tak tahu orang main belasah. Sepanjang tak aktif dulu kan, masih ada buat muzik ke macam mana? Saya memang perform, kita orang memang perform setiap malam. Masih perform setiap Sebab tu malam. suara tak Mungkin salah satunya kan? Kini gambar lama. Oh ini tak tahu, ini zaman jahiliah. Lain betul ya? Allah, Jadi yang ni kurang berbisa 30 tahun. Ni kat mana ingat tak lokasi ni? Lokasi Kat ni Penang, tak salah saya di Teluk Kemang. Tak salah ya, Teluk Kemang Port Dickson. Okey. Macam mana merasa? Muzik 98 tak tahu lah, tak ingat lah. 90 lebih dah Tapi kalau sebab sekarang ni kalau nak buat honest lagu Cinta Mata masa tu bertahan 6 bulan dalam carta. Di tanggal nombor 2, 3, 23. Itulah surprise juga. Ni bila ada keluar projek baru ni, maknanya surprise untuk peminat jugalah. Lebih kurang macam itulah. ada cita-cita untuk menghasilkan video klip juga ke? Sebab ada InsyaAllah. juga. Memang ada kita terbit di mana di situ kita ada studio recording sekali dengan studio untuk video klip di mana kita banyak ke green screen. Sekarang. Yelah, Lagu ni siapa komposer? Lagu Cinta Mata Aidil Alfian, lirik oleh Arwah Arab. Oh, okey. Sebab zaman tu, itulah lagu ni. Mendengar kan? Tapi lagu ni Pernah. Adik lahir semua. tak. Lagu karaoke juga ni yang tak Alhamdulillah ada. lagu masih bertahan. Sebab lagu ni, ingat tak zaman-zaman terima surat peminat semua? Macam mana? Ini zaman terima surat kan. Okey. Ini zaman surat guni-guni. Masa Pernah buat terlibat- performance mesti orang minta jaket tu. Ada simpan lagi tak jaket hitam? Tak tahu lah kat mana dah. Macam apa ni, Fun Fest semua pernah terlibat? Boleh. Ada kan? Ada dah. Okey. Macam mana Kamal dan juga kumpulan ahli kumpulan lain kan untuk memastikan kalian masih lagi berada dalam industri muzik kan? Sebab perairan zaman itu berubah. Ya, itu sekarang ni kita orang banyak pada masing-masing aktiviti masing-masing. Untuk menghasilkan album mungkin susah sebab dengan komitmen masing-masing. Tetapi bila sesuatu yang hasil bukan untuk diri sendiri lah, cuma untuk peminat. Penghargaan untuk peminat pula kan? Lebih kurang macam itulah.
Kalau mungkin anda nak lepaskan rindu bersama dengan Kamal CRK di sini, boleh hubungi kami di 0377261603. Kalau sempat kita boleh berbual lah sekejap kan, lepas-lepas rindu. Yang pernah hantar surat ke dulu letak bedak. Kamera kita memang karaoke lagu ni saja. Siapa? Syaril? Okey. Hebat. Okey. Kita juga boleh bacakan komen rakan Facebook MHI. Ni dia. Zafri Keli. Cikgu saya tu main gitar. Cikgu Basri SKTM. Cikgu Basri. SKTM tu sekolah kebangsaan. Sekolah Kebangsaan Taman Midah 1. Taman Midah. Mengajar subjek apa cikgu? Muzik. Muzik. Bangga anak murid tu. Dan kebetulan takdir terindah ni juga hasil daripada cikgu-cikgu sekolah yang mempunyai sekolah muzik. Saya tak pakai khidmat CRK tetapi khidmat cikgu-cikgu sekolah, tetangga pekerja pengajar muzik. Bagusnya. Semua bangsa-bangsa bersatu. Bangsa-bangsa bersatu. Buddhis, Cina, drama Chinese, dan drama gitaris, Kristian. Hasilkan satu. Cikgu dengan Kamal memang lama kawan lama. Asal daripada zaman rock kapak. Zaman rock kapak dulu rambut ni cikgu, tapi cikgu macam mana? Saya seorang ke zaman tu yang rambut pendek. Kenapa masa tu mak marah tak bagi? Sebab dah masuk Cikgu kan? matap dah masuk tu. Dah masuk matap kan masa Tapi tu. jiwa tu tetap rock. Tak rock lah. Apa ni? Cik Kamal masa zaman popular banyak gosip tak? Saya tak. Tak ada gosip. Saya okey. Saya tak banyak. Yang paling banyak kali basis. Basis Tapi kalau masa tu peminat semua simpan lagi tak zaman tu? Tak tahulah. Ya? Buat surat. Mana ada dah. Kan zaman tu raya ke mesti banyak terima surat kan? Kad raya semua. Ya, kurang macam tu lah. Biasalah. Sekarang semua dah Facebook. Itu aja. Senang cari. Tapi sebab kalau pakai macam ni orang tak cam lah kan? Memang tak cam. Kesaja. Orang cam lagu ya. Ke memang nak low profile? Memang low profile. Ya. Tak suka. Okey. Cikgu, Cik Kamal, kita ada pemanggil Zura ingin berbicara. Hello. Assalamualaikum. Salam. Zura nak cakap terus cakap dengan Kamal. Nak cakap dengan doktor. Okey. Okey, silakan. Hello. Hello. Selamat pagi Abang Kamal. Hai. Takut. Hello. Zura Abang Kamal nanti awak sini. Apa dia? Apa dia? tak dengar Zura? Abang Kamal punya penampilan macam mana abang? Penampilan. Penampilan macam ni tengok depan. Sama je. Penampilan baru. Sebab tak jelas. Tak apa nak jelas. Kamu tu. Zura dulu ni ke peminat CRK? Salah. Jangan. CRK. Okey. Peminat CRK ke dulu? Hello. Zura sepi. Tak apa Zura mungkin. Terputus. Baik, keluar Johor ni. Keluar Johor. Jauh. Nanti cuba lagi lah. Jauh. Tapi peminat mestilah serata Malaysia. Tak ada keinginan untuk Cinta Air Mata 2020 buat semula redo, semula hasilkan suntikan yang terbaru untuk peminat. Itu nanti kena Boleh fikir ya. Boleh fikirkan. Boleh cikgu Itu antara mungkin yang kita tunggu-tunggu ni. Petua untuk tarik tinggi buat apa? Petua tarik tinggi. Suara. Rasanya kena naik tangga. Adalah, tak ada apa-apa petua. Saya memang macam ni lah. Itu je lah. Tak ada Kau apa-apa jaga makan kes. ke tak? Cuma hari-hari kita nyanyi. Okey. Itu je. Latihan selalu. Makan belasah lah. Macam ada anak ikut ke? Anak kurang sikit. Malu. Tak minat Tak berapa nak minat dia. Dia malu sikit. Ni ada peminat? Ni ada seorang lagi. Dia Penang. Pening. Penang Mai. Hello. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Saya dari Penang, Raya di Tatar. Okey, Ada nak silakan. cakap ke? Silakan. Dulu ni pernah berlakon dalam satu filem kan, lagu ni kan. CRK. Kita ada Air Mata kan. Ya, betul. Cimbab Bayangan Maut. Bayangan Maut. Bayang lagu ni cerita Air Mata je lah. Terima kasih ni seorang amat kan. Kat orang kampung dia ke? Kat orang kampung dia ke? Seberang Perai. Apa ni? Itulah kami ingat kenai ke apa ke kan? Tak?
Ada kenal ni sentuh je lah. Tapi tak baru tahu kata Kamal orang Penang tu. Kau tahu dia berlakon kira hebat lah, sebab tak semua orang tahu. Memang membesar dari zaman rock ni lah. Kami nak dengar kau menyanyi sikit boleh ke lagu tu? Boleh ke? Cerita dan Air Mata. Kau ni suara sedap rasa. Atau duet dah, duet. Kamal start dulu sikit, betul kat sambung boleh? Boleh lah. Okey. Kita mahu. Sporting. Okey. Siapa dah start dulu? Kak start dulu ke? Kau hilang. Okey. Kamal bagi sikit. Okey, kini tercapai sudah mahkota insani. Ketak ulang. Ketak hilang semua. Tak apa, ketak ni kita jumpa kat Keduri kita menyanyi lah. Apa pun Kak, terima kasih. Okey, semoga berjaya. Okey, insyaAllah. Tapi bagi mereka yang nak mengetahui perkembangan CRK, macam mana? Okey, sekarang CRK dah pun mula bisnes perniagaan di Puchong Permai, di mana kita ada CRK Cafe. So nak jumpa budak-budak kawan-kawan CRK, jemput datang. Menu apa? Menu ada apa? Menu semua special. Paling special kari kambing. Kari kambing dia best. Terbaik. Memang halam. Kena datang. Kari apa ni yang baru suka air mata tak ada? Apa dia? Yang baru suka air mata. Oh, tak ada. Ini kira menguraikan air peluh. Air mata tak ada. Okey. Macam mana bila ada orang masih ingat terharu tak? Alhamdulillah. Selalunya sebenarnya saya pun tak expect macam ni kan. Tetapi orang tak ingat saya tak apa. Tapi lagu Cinta Air Mata tu kira boleh katakan itu yang satu-satunya sampai sekarang kira value untuk saya jugalah. Betul. Evergreen, betul. Peminat sentiasa ada bersama dengan kalian dan kita doakan yang terbaik InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Apa lagi? SKTM. Baik, terima kasih juga kepada kalian yang menonton MHI. Esok kita ada perkongsian penampilan istimewa bersama Chef Wan. Ingatkan macam nak sambung tadi. Patuhi SOP dan juga paling penting bersabar dengan ujian. Moga ada Mahdi Safariya. Jaga diri. Assalamualaikum. Silakan. Berdiri ketalusan diri ini, mengharapku mencari sang penghuni syurga jiwa, berdendang suara mengusap kalbu. Ku lemas dalam terpesona, kehadiranmu menerjang kekusutan yang betapa tawa di sini. Bagai telah dijanji, termaklulah mimpi-mimpi. Kau hujanku mentari, terciptalah sang pelangi. Irama lagu sila mewarnakan idaman kalbu kesampaian. Bulan memancar cahaya tanpa reda, ikatan percintaan kita kini tercapai sudah, mahkota insani. Takkan bermakna benih, pastikan menjadi